Hari ini saya nak terangkan apa yang kita boleh ambil semasa kita mengamalkan berpuasa ataupun intermittent fasting. Hari ini saya nak terangkan apa yang kita boleh ambil semasa kita mengamalkan berpuasa ataupun intermittent fasting. Amalan berpuasa ni dah diamalkan berkurun-kurun lamanya, sama ada secara kita sedar maupun tidak. Malah setiap agama mempunyai cara-cara tersendiri bagaimana sesuatu agama itu menggalakkan penganutnya berpuasa. Tapi hari ini saya nak terangkan bila amalan berpuasa mula popular untuk kesihatan dalaman kita. Amalan berpuasa ni mula diperkenalkan oleh Dr. Michael Mosley. Beliau merupakan seorang pegawai perubatan dan juga wartawan di BBC. Pada hujung tahun 2012, beliau membuat satu dokumentari di bawah BBC di mana beliau cuba menilai tahap kesihatan beliau. Dr. Michael Mosley ni dia seorang yang slim, fit. Jadi masa tu baru umur 50-an. Beliau mendapati di dalam tubuh beliau mempunyai peratus lemak agak tinggi di sekeliling organ. Beliau seorang yang slim ataupun kurus, nampak kurus, tapi sebenarnya mempunyai banyak lemak di dalam badan. Pada peringkat umur 50-an, kebanyakan orang mungkin akan mengatakan tahap kesihatan itu sudah cukup baik. Tapi tak lama selepas tu, lebih kurang 18 bulan selepas dokumentari tersebut, beliau didiagnos dengan penyakit kencing manis. Jadi apa yang beliau hadapi sebenarnya ialah kurus di luar namun tinggi lemak di dalam. Sejak selepas itu, beliau mengamalkan puasa. Amalan puasa ni sangat berkesan untuk diri beliau, maka beliau menganjurkan amalan berpuasa terhadap pesakit-pesakit beliau. Dan apabila kebanyakan pesakit beliau mengamalkan amalan berpuasa, penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit lifestyle disease seperti diabetes dapat dikembalikan seperti sebelum mereka mendapat penyakit kencing manis. Maksudnya, tahap gula sudah normal dan selain pada itu, tubuh badan juga daripada mungkin yang gempal ataupun mungkin yang ada masalah kebuncitan dan sebagainya dapat diturunkan ataupun dikembalikan semasa sebelum mendapat penyakit tersebut. Namun pada hujung tahun 2012, beliau mula memperkenalkan amalan berpuasa untuk kesihatan dalaman. Terma puasa yang diberikan ialah 5-2 diet. Apa tu 5-2 diet? 5 hari tak puasa, 2 hari berpuasa. Maksudnya beliau hanya berpuasa selama 2 hari dalam seminggu. Jadi apa yang beliau syorkan untuk kesihatan kita pada awalnya sebelum ini, 5-2 diet itu hanya 2 hari puasa, 5 hari tak puasa. Tapi pengambilan makanan haruslah sangat bernutrisi. Kena lengkap, ada karbohidrat kompleks sayur-sayuran yang tinggi, sumber protein dan juga sumber lemak. So, makanan nutrisi tinggi tersebut perlu diambil pada setiap hari, tetapi hanya 2 hari daripada seminggu beliau menyarankan untuk berpuasa. Banyak pesakit beliau sudah kembali normal selepas mengamalkan amalan puasa tersebut. Namun semasa konsep itu mula diperkenalkan, ramai yang menganggap itu tidak benar ataupun menganggap itu boleh memudaratkan kesihatan kita. Maka ia menjadi satu kontroversi sewaktu itu. Tapi Dr. Michael Mosley yakin bahawa puasa memang akan memberikan kesihatan tubuh badan terhadap kita. Apa yang beliau katakan sewaktu itu ialah sekarang memang ramai mengatakan ia tidak benar. Namun akan sampai satu masa di mana mereka semua tahu bahawa puasa adalah sangat baik untuk badan kita dan pada masa itu mereka akan mula mengubah. Itu yang diperkatakan oleh beliau sewaktu itu dan sekarang ialah zaman di mana kita dah mengubah apa yang Dr. Michael Mosley mula perkenalkan. Dr. Michael Mosley perkenalkan 5-2 diet, 2 hari puasa dalam seminggu sahaja. Namun sekarang puasa yang popular untuk kesihatan tubuh badan ialah kita panggil intermittent fasting. Terdapat banyak jenis intermittent fasting. Okay? Intermittent fasting tu maksudnya puasa di antara tak puasa. Intermittent fasting. Okay? Yang lebih giat diamalkan oleh orang ramai ialah 16 hours intermittent fasting, mana mereka berpuasa tidak makan selama 16 jam. Puasa intermittent fasting ni banyak.
16 jam yang paling banyak diamalkan, tapi ada juga extended intermittent fasting, iaitu mereka berpuasa 18 ke 20 jam. Okey, tapi ada juga amalan berpuasa yang dinamakan OMAD, OMAD, one meal a day, iaitu mereka hanya makan dalam tempoh 24 jam. So ada pelbagai jenis puasa. Yang kerap diamalkan ialah 16 jam, di mana kebanyakannya mereka skip breakfast, mereka mengamalkan lunch dan juga early dinner. Tapi ada juga yang makan breakfast, dan mereka makan lunch, lepas tu mereka akan skip dinner. Tak kira macam-macam mana pun kita buat, yang penting 16 jam waktu tidak makan. Okey. So konsep berpuasa tu macam mana? Senang je. Konsep berpuasa ialah kita tak nak hormon insulin keluar daripada badan kita. Sebab bila hormon insulin keluar, lagi banyak insulin, lagi tinggi insulin, lama-lama badan kita akan sampai ke tahap insulin resistant. Bila ada insulin resistant, itu yang akan menimbulkan penyakit kencing manis. Bila banyak insulin dan ada insulin resistant, gula tinggi, kita akan dapat obesiti, masalah kegemukan, obesiti dan sebagainya. Tak lama selepas tu kita akan boleh dapat penyakit kencing manis juga. So kita kena betulkan insulin resistant tu. Macam mana nak betulkan? Kena turunkan hormon insulin. Macam mana nak turunkan hormon insulin? Jangan bagi hormon insulin kerap keluar. Bagaimana? Jangan makan. Itulah datangnya konsep berpuasa. Kalau kita mengamalkan berpuasa, apa yang pasti yang kita tak boleh buat ialah tak boleh makan. Sebab makanan kalau masuk ke dalam tubuh badan kita memang akan jadi gula. Bila badan detect gula, memang hormon insulin akan dirembeskan oleh organ bernama pankreas. Okey? So kita tak boleh makan, tu sudah pasti. Amalan berpuasa yang dilakukan oleh ramai orang sebelum ini dipanggil dry fasting. Memang tak makanlah, namun mereka tak minum air juga. Tapi intermittent fasting yang diamalkan zaman kini hanya tak makan dan juga tak minum minuman yang boleh mengeluarkan insulin. Untuk minuman, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak boleh jika minuman tersebut akan merembeskan hormon insulin. Minuman apa yang akan merembeskan hormon insulin? Minuman yang mempunyai gula di dalamnya ataupun sumber protein di dalamnya. So, minuman yang mempunyai gula, sama ada gula tu ada khasiat atau tidak, seperti madu, gula molasses, gula asli, kan, gula asli tebu dan kelapa, walaupun dia ada khasiatnya tersendiri, segala jenis air tersebut kita nak kena elak jika kita tidak mahu hormon insulin dirembeskan. Okey, jadi sekarang saya nak bagi tahu air apa yang kita boleh minum sewaktu kita berpuasa. Air yang kita boleh minum ialah air yang tak merembeskan hormon insulin. Contohnya air kosong. Air kosong tak ada apa-apa. Jadi bila kita ambil air kosong, hormon insulin tak akan dirembeskan. Jadi selama mana kita berpuasa, kita boleh freely minum air kosong ataupun kita boleh minum air kosong sesuka hati sahaja, takkan membatalkan intermittent fasting kita. Okey? So air kosong boleh. Yang kedua, air teh, kopi dan juga kakao ataupun koko. Saya sebut kakao sebab kita tak nak air koko yang dah bercampur dengan benda lain seperti Milo semua, kan, yang tu memang tinggi gula, jadi akan rembeskan hormon insulin. Yang kita nak ialah pure koko ataupun kita panggil kakao. Okey, so teh hitam, teh hijau, kopi dan juga kakao, air ni semua boleh diminum dengan syarat kita tak meletakkan gula ataupun susu ke dalam air tersebut. Jadi di dalam tempoh kita berpuasa, kita boleh minum air teh, air kopi, air teh hijau, teh hitam, koko dengan syarat tiada gula di dalamnya. Okey, lagi apa lagi yang kita boleh minum? Yang saya suka bila berpuasa, kita boleh mengamalkan satu jenis minuman yang dipanggil bulletproof drink. Diperkenalkan oleh seorang individu di barat yang bernama Dave Asprey. Bulletproof drink ni dia akan memberikan kita tenaga dan memberikan kita fokus
Jadi kita tak akan merasa penat, tak akan merasa nak marah, rasa moody dan sebagainya dalam tempoh kita berpuasa, disebabkan dalam minuman tersebut kita mendapat tenaga ataupun badan kita boleh menghasilkan tenaga daripada minuman tersebut walaupun tiada gula. Jadi apa yang diletakkan dalam minuman tersebut? Dalam minuman tersebut kita akan campurkan dengan lemak baik. Contohnya minyak kelapa dara ataupun lebih baik lagi kalau MCT oil. Lepas tu kita boleh campur grass fed butter. Kedua-dua jenis lemak baik ini akan dicampurkan dan usually kita akan blend minuman tersebut untuk sebati, sebab lemak tu kalau tak bancuh dengan baik setengah orang susah nak minum. Jadi apabila di blend, efeknya akan jadi macam susu. Jadi bulletproof drink tersebut akan memberikan tenaga kepada kita. Kita mencampurkan air dengan sumber lemak baik. Kita boleh gunakan kopi, kita boleh gunakan teh hijau, teh hitam ataupun koko untuk menjadikan minuman bulletproof tersebut. Selagi mana kita minum minuman jenis sebegitu, kita tak akan pecah puasa, kita masih dalam mood intermittent fasting, tapi dalam masa yang sama kita akan rasa bertenaga, ada fokus dan mood pun tak terjejas, tak ada rasa nak marah-marah dan sebagainya. Kita boleh minum apa-apa air yang bercampur lemon ataupun limau nipis ataupun apple cider vinegar. Nak taruh salt solution ataupun Himalayan salt, garam asli dalam tu pun bagus juga. Yang tu kita boleh amalkan pagi-pagi. Jadi saya recap balik kesimpulan apa yang kita boleh minum semasa kita berpuasa. Satu, air kosong. Kita boleh minum air bercampur lemon, limau nipis, apple cider vinegar dan juga garam Himalaya ataupun garam sea salt yang garam asli tu kan. Semasa kita masih berpuasa, bila kita mengamalkan lemon dan juga apple cider vinegar, boleh ditambah sedikit dengan garam natural, garam Himalaya ataupun sea salt, maka kita akan mendapat khasiat daripada mineral tersebut dan juga kita akan menyihatkan badan kita, malah boleh menurunkan lagi kita punya berat badan dengan mengamalkan asid natural tersebut. Minuman tersebut juga tidak akan membatalkan puasa kita. Yang ketiga, kita boleh minum teh hitam, teh hijau, air koko dan juga air kopi jika tak ditaruh apa-apa, hanya kosong. Kan? Yang tu pun kita boleh minum. Yang keempat, kita boleh minum bulletproof drink. Okey, minuman bulletproof. Iaitu tak kira kopi ke, koko ke, teh hitam, teh hijau yang bercampur dengan good fat seperti minyak kelapa dara dan juga grass fed butter. Itu pun kita boleh amalkan semasa kita berpuasa. Jadi kalau kita nak turunkan kita punya level gula dan juga level insulin resistant untuk mendapatkan tahap kesihatan yang sebelum kita mendapat penyakit tersebut, maka kita perlu mengamalkan puasa, dan puasa itu mudah saja sebab kita masih boleh minum. Okay, boleh cuba amalkan.